الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا tidak cukup membaikkan isteri itu menegah kesakitan daripadanya. Menegah kesakitan daripadanya. Maknanya membaikkan perangai itu bukan itu saja. Bukan itu saja yang apa dikatakan kesakitan. Dikatakan kesakitan daripada apa yang isteri lakukan pada suami ni bukan hanya pada dia nak kena baikkan perangai. Tetapi dia kata hendaklah ada pertahanan. Bukan kerja suami ni hanyalah membaikkan isterinya. Bukan itu saja. Kenapa? Dia punya kesakitan dia dalam berkahwin tu, untuk dia dapat pahala yang besar tu, bukan hanya kesakitan daripada kepayahan ni. Kesakitan ni maknanya kepayahan. Kepayahan dia untuk diri isteri saja, bukan. Bukan itu saja. Tetapi hendaklah dia dikatakan bersabar. Kenapa ramai masuk lambat lah? Dah 8 lebih baru masuk. Cuti sekolah, Ustaz. Di sekolah punya alasan masuk lambat lah. Anak nak makan tadi. Kereta kan cepat-cepat. 8 lebih ramai masuk. Menegah kesakitan tapi lebih daripada itu. Iaitu hendaklah sabar. Hendaklah dia sabar. Hendaklah sabar. Dia sabar. Satu. Dan jangan lekang marah. Sabar tu. Pada ketika kurang akal perempuan itu. Hendaklah sabar. Satu sabar. Yakni jangan lekas marah. Pada ketika kurang akalnya. Lalu je kurang akal ni manusia ni masa bila? Masa marah, Ustaz? Masa marah. Masa marah. Ini kurang akal ni selalunya berlaku dia masa marah. Waktu tu dia boleh cakap apa saja yang kita tak jangka. Dia masa marah. Kadang-kadang masa bila? Yang kita sebut. Masa jasadnya sakit.
Jasadnya sakit. Rasa sakitnya. Bila jasadnya sakit, hati pun kadang dia terkesan. Nombor tiga, ketika jasadnya keletihan. Ini yang kita kata gini ni. Ada lagi dia kata apa? 93. Tak ada. Ini uraian. Ini kau cari mana lah jumpa. Ini uraian dia. Jasadnya kelaparan. Dia masa ni akal dia kurang. Lepas tu tengok bulan puasa orang bergaduh tepi jalan. Pernah tengok tak accident? Ya Ustaz, memang betul dah lumrah Ustaz. Bulan puasa tau. Bila bulan tak puasa dia tak bergaduh. Bulan puasa dia langgar punggung bergaduh kat tepi jalan. Orang kata, oi, sabarlah puasa, sabarlah puasa. Orang dah lapar, badan penat, jam, kaki dah lenguh, kereta manual, tangan dah lenguh, pegang steering, mata dah penat pandang jalan. Orang potong queue pula, terlanggar, gaduh. Waktu tu akal dah kurang. Akal dah kurang. Masa bila lagi? Berduka cita. Jadi akal ni, dia akan kurang. Dia ikut hati, emosi lah. Banyaknya dia pengaruh hati ni pada emosi. Kata tak sabar. Hendaklah sabar. Jangan lekang marah pada ketika akal perempuan itu dan ketika marahnya kerana mengikut dengan sunnah Nabi SAW. Hendaklah sabar. Jangan lekang marah. Tetapi hendaklah sabar. Hendaklah sabar. Sabar ni dia kata mengikut sunnah lagi. Mengikut sunnah Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya adalah beberapa isterinya yang ini mengembalikan akan dia dalam perkataan. Yang ini menjawab akan perkataan Nabi. Dia kata sini, dia nak kita tahu, dia kata, bini Nabi ni ada yang menjawab kepada dia. Bini Nabi. Nabi ni bini tu keempat. Ramai. Ada yang menjawab perkataan dia. Yang ini menjawab akan perkataan Nabi. Pada ketika Nabi menakutkan akan dia. Nakutkan akan dia maksud apa? Nabi kata kau jangan buat macam ni, berdosa, nanti neraka. Dia jawab. Dia jawab. Kenapa dia jawab? Maksud tu dia kurang akal. Neraka lah, aku tak beri. Mungkin dia kata gitu. Dia kata jangan sini. Ayang, kita dah belajar berhimah. Apa mah dia kata. Peduli apa aku menghimah. Dia kata gitu. Ayang jangan jawab ayang. Ustaz kan dah cakap sabar dalam menghimah ni kan belajar sabar. Kau lantak kau lah dengan ustaz kau dia. Aku tu pula yang kena. Aku tak masuk drama ni. Aku yang kena. Lantak lah ustaz tu dia kata. Dia mana tahu dia kata. Masa tu akal kurang.
Orang lelaki ambil muhimah. Bang, ni ayang ni muhimah cakap apa? Dia hompeng kan muhimah tu lambat ini. Oh. Ngeri ngeri. Memang seram Ustaz, seram Ustaz. Ha? Seram. Seram Ustaz. Seram. Ambil muhimah ni. Dia koyak dia gigit muhimah tu bang. Muhimah pula kena gigit. Tengok kitab ada tanda gigi tu. Tanda Dia gigi. gigit dia balik Ustaz. Ini tanda gigi ni. Bini Ustaz gigit. dia gigit dia pula. Boy. Cakap dengan bini, Nia. Muhimah ni kan dah belajar. Dia geram gigit memang. Dua lubang kitab memang. Aduh, dia nak katam. Kita hantur gigit tu. Kenapa? Ustaz, ada juga yang gigit tak ada kesan gigi Ustaz. Itu dah rongak. Orang tu gigit. Tu dah rongak. Dah rongak pun tapi marah dia kuat. Nak menggigit. Kalau dia gigit, sini-sini je. Jauh je gigitan dia. Tengah tak ada gigi. Aduh. Bahaya betul lah. Bahaya sungguh. Bahaya sungguh. Sabar mengikut sunnah Nabi SAW. Bermaksud sabarnya ia ketika istrinya menjawab perkataannya. Ni apa? Istrinya menjawab perkataannya. Ni siapa? Suami Ustaz. Dalam kes ni Nabi lah. Nabi lah. Nabi. Jadi ikut sunnah. Nabi pun bila dia menjawab. Itu bila Nabi. Itu ni bukan Nabi. Kalau bila kita menjawab, itu biasa lah. Tapi tak boleh, cerita ni tak boleh perempuan ambil alasan. Apa salah saya jawab kata? Bila Nabi pun menjawab. Nampak, ni tak boleh. Tapi peristiwa ni, isteri yang kena ambil, suami ambil pelajaran. Kenapa? Sabarlah bila Nabi pun menjawab pertanyaan dia. Ketika Nabi menakutkan. Menakutkan apa? Jangan buat macam ni, nanti neraka. Jangan buat macam ni, nanti macam ni. Nanti buat macam ni, jangan macam ni, berdosa. Nanti tak masuk syurga, menakutkan. Takut apa? Jangan buat macam ni, nanti abang kahwin dua. Itu bukan menakutkan. Itu bukan menakutkan. Menakutkan ni maksudnya menakutkan dengan seksa lah. Jangan buat macam ni, berdosa. Jangan buat macam ni, nanti anak kahwin 3. Boleh nyanyi anak kahwin 3 tu, Bat. Aduh. Atau marah akan dia. Ketika Nabi menakutkan atau Nabi marah dia. Maknanya Nabi ni ada kena marah Nabi, ada. Marah akan isterinya. Dia ni isterinya lah. Maknanya Rasulullah ni dia sabar. Dia kalau dah ada tak tahan, dia akan keluar. Dia gimana? Sunnah Rasulullah ni. Dia gimana? Masjid. Bukan pergi itu karaoke. Itu karaoke ni. Bukan pergi karaoke. Aku pernah dengan bini aku gaduh-gaduh. Dia pun pergi karaoke, dia nyanyi. Anak kahwin 3. Dia kata gitu. Jahanam. Dan barangkali meninggalkan berkata-kata seorang daripada isterinya dengan dia sehari semalam. Nabi ni dia pernah tak cakap dengan isteri sehari semalam pernah. Bila isteri melawan-lawan dia, sama ada dia tinggalkan pergi masjid atau dia diam, dia tak cakap. Dia diam. Diam tu dia tak cakap tu, dia bagi signal kat isteri ni. Yang dia ada benda yang tak suka isteri buat dekat dia lah. Tu Rasulullah ni sunnah. Dia tak marah. Dia diam. Kalau dia diam tu, isteri dia faham lah. Tadi isteri dah buat salah. Padahal adalah Nabi sabar juga daripada dia bukan itu. Dan tiada lekas marahnya.
Dan dia kata apa? Meninggalkan berkata-kata pada isteri dia. Dan tiada ia lekas marah. Tiada ia lekas marah. Tak ada dia ni lekas marah. Rasulullah ni dia bukan orang lekas marah. Kemarahan kita lah. Rasulullah ni dia bukan orang lekas marah. Dia steady je. Steady. Bukan kata steady ni dia biar bila dibuli dia, tak. Tu yang salah faham. Dia steady ni maknanya dia boleh kontrol. Dia kontrol. Kalau dia marah pun dia diam atau dia keluar dari rumah. Dia pergi lah mana-mana, lepas tu kan dia balik. Ni dia punya prosedur yang Nabi tunjuk apa nak buat ketika tu. Ketika perempuan itu marah, dia waktu kurang akalnya. Kurang akalnya. Dia waktu kurang akal ni selalunya dia bersabit dengan jasad. Bersabit dengan jasad. Sama ada jasad dia letih, jasad dia sakit, jasad dia lapar, jasad dia sedih. Waktu tu kurang akal ni. Akal dia tak boleh kawal. Waktu tu akan keluar perkataan yang tak betul keluar. Ni yang bahaya ni. Kalau suami tu dia melayan dan dia pun bercakap, yang bahaya dia apa? Bahaya je suami tu dia ada kuasa talak. Tu yang bahaya tu. Dan waktu tu syaitan takkan diam. Dia akan hasut-hasut. Kata kau kahwin lain, kau ceraikan, kau kahwin lain, kau ceraikan, kau kahwin lain, kau ceraikan. Dia akan ulang ratib tu dalam lelaki ni. Kadang lelaki ni dia tak boleh kawal, tu yang jadi ke? Jadi perceraian lah. Lepas tu nanti menyesal. Misal. Maknanya kalau lelaki ni patutnya akal dia lebih. Dia tak mudah kurang hilang akal lah. Tapi perempuan ni memang akal sikit. Memang dia selalu jadi orang kurang akal. Tapi kalau lelaki dia pandai handle, insyaAllah rasanya tak ada apa-apa lah. Tapi kalau lelaki selalu kalau jadi baran, selalunya rumah tangga tak akan lama. Kalau perempuan baran, lelaki sabar, okey. Kalau perempuan baran, lelaki baran, selalunya perkahwinan tu tak sampai. Sekejap je lah. Tak sampai berapa, kadang setahun tak sampai. Tu jadi begitu. Tu proses dalam menghimah ni dia ngajar kita lah apa yang patut kita buat. Dan dia ngajar orang perempuan agar dia kenal diri dia ni kurang akal. Allah jadikan gitu. Lepas tu dia kena dibimbing oleh lelaki. Dia kena selalu diberi tarbiah. Dia kena selalu diberi tarbiah. Kalau dia, suami dia tak boleh tarbiah dia kena selalu pergi dengar kuliah, pergi masjid, pergi surau. Mesti ada benda yang dia dengar untuk memanjangkan akal dia atau memujuk hati dia jangan bertindak benda-benda yang tak masuk akal. Okey. Tanya apa? Okey, nak tanya Ustaz, kalau katakan tak payah kita katakan pergi masjid keluar, kita duduk diam buat bodoh Ustaz. Dia bebel lah, bantai lah. Kita diam Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz? Kita tak pergi masjid, kita diam buat bodoh. Betul lah, boleh ke? Benda yang paling senang dalam hidup ni, buat bodoh lah. Nak buat kari pap susah, nak buat cekodok susah. Kan? Nak buat ini susah, nak goreng nasi susah. Nak masak Maggi susah. Nak masak Maggi susah, telur tak ada. Nak buat minum air susah. Nak buat minum air pun susah, nak camik cawan. Susah wah. Dia paling senang buat apa? Buat bodoh. Tahu bodoh tak? Terima kasih Ustaz. Bila bini ni lelaki ni buat bodoh, bini ni jangan cabar dia. Tak jawab. Tu tanya awak salah tak jawab. Tak jawab. Dah lelaki tu bodoh, biarlah dia bodoh. Ni awak ni pandai buat bodoh. Awak yang bodoh. Jangan ada ni. Kali dia tunjukkan tak bodoh dia, habis. Rumah tangga habis. Awak memang bodoh kata. Memang bodoh. Nampak buat bodoh. Ni bodoh ni awak ni. Bodoh. Dia psikologi punya buku kan. Psikologi punya buku kan. Dulu saya dah baca lalu. Dia jantina ni. Orang perempuan ni. Dia pantang dia. Orang kata dia tak cantik. Lelaki ni. Dia kalau orang kata tak cantik tak kisah. Orang kata dia boroi ke, dia botak ke, dia pendek ke, dia apa benda ke, dia apa pun tak apa. Siapa batuk tu? Dia tak kisah.
Tapi orang lelaki, ego dia tinggi, jangan kata dia bodoh. Ni buku psikologi cakap lah. Walaupun dia boleh membodohkan diri dia, jangan kata dia bodoh. Dia kata dia bodoh, itu kata tu yang cabar dia. Ni selalu buku psikologi dia ajar gitulah. Jangan cabar dia, jangan cabar dia. Awak berani, kalau betul berani, awak cakap saya. Ni jangan cakap. Ni sangat bahaya lah, kan? Sangat bahaya. Lepas tu, waktu akal perempuan itu berkurang, dalam kitab kata, apa yang paling baik untuk dia ialah berwuduk dan beristighfar lah banyak-banyak. Takut kan, macam ada berlaku lah. Suami ni dia tak tahan, dicabar-cabar, takut dia melepaskan ketiga-tiga pelurunya. Betul tak apa tu? Betul tak ketiga-tiga peluru ni? Takut dia terlepas tiga-tiga kali. Bila terlepas tiga-tiga, talak. Ini habis lah. Ini bukan jadi bodoh. Ini betul-betul bodoh tu ni. Lepas tu bini menangis, besok orang nangis. Laki menangis, anak menangis, pergi pejabat kadi. Kali-kali tu buat apa lah, awak dah lepas. Punca apa? Punca apabila perempuan itu dikurang akal dia dan lelaki juga menjadi kurang akal dan lelaki melepaskan perkataannya apa tak patut keluar dari mulut dia. Tak sabar lah. Tak sabar. Jadi lelaki ni dia kena memegang sabar. Perempuan ni dia kena ketahui akal dia kurang. Lepas tu dia jangan lepaskan lidah dia cakap benda-benda yang karut-karut. Kerana dia cakap benda-benda macam itulah dia kata lah. Dia cabar dengan suami dia. Dia ada cabar-mencabar tu. Cabar-mencabar tu yang jadi macam-macam tak baik lah. Jadi kita minta lindung lah. Sebab tu kebanyakan rumah tangga yang kekal ni, isteri dia sabar, suami dia sabar. Rumah tangganya panjang lah. Dulu nenek kita 50 tahun kan. Sambut apa? Jubli apa? 50 tahun. Jubli emas. Kalau dia jubli perak berapa tahun? Jubli perak. 25? 25. Atas perak apa? Mas. Gangsa. Mana dia gangsa? Kau main tembak je dia. Gangsa ada gangsa. Jubli emas. Jubli emas lah. Jubli emas berapa? 50. Kalau kita kahwin dah 50, jubli apa? Jubli emas lah. Tak ada lagi jubli lagi betul. Atas pada jubli emas, jubli intan. Adakah benar atau rekaan? Jubli intan? Sungguh. 75 tahun jubli intan. 75 tahun kahwin. Kalau kahwin umur 20, 75 tahun, maknanya usia kita 95 tahun lah. Mungkin juga ada orang akan dapat kan. Berapa lama tahun ni? Berapa lama kahwin? 75 tahun. Bergegau arasnya. Sabarnya dia bawa bahtera. Saya pernah jumpa orang kahwin 50 tahun. Ada haji kat rumah saya. Berapa tahun dia ni? 55 lah. Dia kahwin 55 tahun. Isteri dia meninggal. Lepas 3 bulan dia kata dengan saya, Ustaz, saya ni masalah saya tak boleh lupa arwah ni. Gambar muka dia saya tak ada kepada saya. Saya pergi dapur, ternampak muka dia. Saya pergi depan, teringat dia. Saya nak pergi surau, teringat dia. Saya naik kereta, teringat dia. Dia pegang dengan saya tau. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak buat? Aku dah ringan mulut dah nak cakap. Aku dah ringan je mulut aku dah kata, Haji. Cari pengganti lah. Itu jawapan dia, cari pengganti lah. Dah ringan mulut nak cakap. Aku nak cakap je, ada orang yang datang pula. Ustaz, apa khabar? Sihat? Nak ni aja. Allah, aku kata, potong betul lah dia ni. Orang baru nak cakap, dia datang pula. Lepas tu dia pergi. Saya pun jalan lah. Keluar dari masjid, dia pun ikut saya. Nak cakap, ada orang lagi datang pula. Alamak. Tak lagi cakap. Lepas tu, adalah dia cakap lagi. Sekarang ni nampak dah okey sikit lah. Saya kata masa akan menghilangkan perasaan tu lah. Saya kata masa kan. Dia lama. Tapi kalau lepas ni besok dia cakap, aku nak direct to the point.
Aku dah cakap Haji, dia sihat lagi tau. Badan tegap Badan kecil kurus. Amat tegap. Jalan pun laju. Saya boleh bawa kereta lagi. Aku dah cakap lagi, saya nak cakap dengan dia. Apa nama tu? Patah tumbuh, hilang berganti. Saya cakap tu dengan dia. Patah tumbuh, hilang berganti. Carilah bini Haji, cari bini lain. Kahwin. Patah tumbuh, hilang berganti. Cinta sejati tu Ustaz. Macam mana? Dia tunggu. Kalau tunggu aku cakap terus. Tak tunggu Tapi dia kesian lah. Saya kahwin dengan dia 55 tahun tak. Tak bayangkan lah 55 tahun dia bersama macam mana. Dia tanya aku, Ustaz kahwin dah berapa tahun? Dia tanya, boy dia nak compare Dia kahwin berapa tahun ni? 35. Jubli? Perak. Jubli perak lah. Jubli perak. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya ni. Ini ada pada kawan dah kesian ni kawan tu. Bersuaminya berkahwin, dia kan niat nawaitu kerana Allah, dia nak harta isterinya. Masa permulaan kahwin dah minta dah akaun bank. Apa yang ada harta semua dia nak taruhkan nama dia. Itu dia. Itu macam mana lelaki macam tu, adakah teruskan perjuangan untuk ke al-jannah? Itu macam mana Ustaz? Tolonglah bantu orang ni. Apa nak bantu macam mana? Dia kenapa dia pilih orang ni? Satu perkara. Kalau dia kata dia tak tahu, dia sasat dulu orang ni. Orang ni jadi apa? Kalau orang ni jadi yang agama, dia takkan buat itu. Betul tak? Maknanya dia dah salah pilih. Ini satu. Dia dah salah pilih. Dia tak siasat. Dia dah salah pilih. Dia kena siasat tengok orang ni macam mana. Kalau orang ni jenis agama, insyaAllah tak buat itu. Tapi dia pilih orang ni bukan dasar agama. Saya yakin. Betul. Tapi Ustaz, orang tengok dia, orang panggil dia Ustaz. Dia kategori tengok, kalau tengok warak macam orang kotonan wadi lah. Tapi bila maksudnya dah bersatu rahim, baru dia kenal siapakah diri suaminya. Siasat dulu. Itu dah jodoh. Dah jodoh dah Ustaz. Bukan jodoh. Jodoh memang jodoh. Tapi dia memilih. Tahu? Kita tak salahkan jodoh. Kalau kita salahkan jodoh, kita salahkan takdir. Maknanya Allah ni zalim. Kita disuruh memilih. Dengan akal yang ada. Kita suruh pilih. Kalau kita dah pilih juga, jadi begitu, itu memang nama takdir. Tapi kita disuruh memilih dekat awal. Kita pilih. Kita kalau kita ni janda, dia ni duda, kita nak tahu perangai dia, kita kena siasat, gunakan orang lain untuk cari orang yang rapat dengan dia, adik ipar dia ke, bekas kakak ipar dia ke, cuba tanya. Dia ni nak kahwin dengan saya. Macam mana? Itu maknanya orang je dengar, tu dia cerita. Dia tak kira ngumpat. Dia tak buat tau betul sebenarnya, dia tak sedih. Dia tengok orang ni macam warak, dia pandang mata dia, tapi di belakang dia, orang tak tahu. Lepas tu dia kena siasat. Kalau dia tak buat penyiasatan, tiba-tiba jadi macam ni, dia tak boleh buat apa dah. Dia boleh lah dia bergaji mengadu kan. Tapi bukan itulah matlamat dia berumah tangga dia. Tanya adik ipar dia kata dia ni dulu masa kahwin, habis harta bini dia sapu. Dia dah tahu lah. Tapi kadang-kadang bila cinta ni, orang cakap tak dengar. Betul. Bila dia rasa cinta kan, orang dah cakap dah, dia ni kau kahwin, habis duit kau. Tapi sebab cinta tu dah mendalui penyiasatan. Lepas tu siasat dulu. Baru tengok okey, orang dia kata okey, orang yang kita kenal kata okey. Kawan-kawan yang rapat dia kata okey. Janganlah kita siasat. Mungkin kita malu, kita perempuan. Gunakan orang lain. Lepas tu kalau kita nak kahwin ni, kita jangan main ambil orang dalam Facebook. Ambil orang dalam internet. Ambil orang yang kemas taman. Tetapi ambil orang yang kita kenal. Daripada komuniti kita. Yang somebody recommend. Itu betul kahwin. Kalau tidak jadi macam ni lah. Dia kata jadi. Dan bila jadi macam ni,
Kita tak boleh nak mengadu dengan mak dia, dengan adik-adik dia. Kenapa? Bila kita kahwin, kita kena terima apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. Kita kena faham. Okey. Lagi. Tanya apa? Ustaz, kalau kita tak bagi Ustaz tu berdosa tak Ustaz? Kalau kita tak serahkan pada suami tu. Tak berusaha. Oh, tak berdosa. Okey, Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Maknanya kalau kita dah mengalami macam ni kan, maknanya kita boleh pergi jumpa pejabat agama untuk fasak tak? Dosa ke tak? Boleh jumpa, minta nasihat dulu Okey. sebab dia nak ambil harta saya. Cakap tak, ni harta saya, dia nak ambil harta saya. Dia macam nak mencuri lah. Mencuri cara Sebabnya legal. lelaki ni dia kadangnya bila dah kita dah bersama tu dia baru tu keluar belang dia. Macam kalau yang malas bekerja, tak nak solat, tak nak apa kan. Sebab tu belang tu nak kena tengok sebelum kahwin. Nak kena tengok melalui orang lain. Orang lain yang kita percaya. Sebab tu nak kahwin ni nak kena siasat. Maknanya berdosa ke tak kalau kita pergi debat agama tu? Tak berdosa. Tak berdosa. Tak berdosa? Tak berdosa. Itulah. Ceritalah dengan Gadi. Jangan cakap minta cerai dulu. Jangan cakap minta cerai dulu. Cerita dengan Gadi. Dia paksa Tapi saya ni. kadang-kadang Dia kalau paksa panggil saya ni. suami pun untuk dia nak bagi macam motivasi pun dia orang tak nak datang. Kalau datang kita buat urusan lah. Ya. Kita buat urusan lah. Kalau okey, kalau datang bincang okey, bye-bye. Hai. Kita cerai. Tak kalah. Terima kasih Ustaz. Dia dah beri tekanan kat kita tau. Tekanan hidup kita. Membuat kita menderita. Tahu. Sejak nak tukar nama, ini tukar nama, tak tukar nama, ni ugut, tak ni ugut, ini tak buat ni, aku buat kau gini. Kalau orang macam ni lah, entahlah, tak tahu lah. Kalau saya, kalau tak bersabar, tinggalkan je lah. Kenapa kita nak pergi menderita di ujung usia, betul tak? Satu, kita kena admit yang kita dah buat mistake, kita pilih dia. Mungkin kita pilih dia dasar yang salah. Kita nampak dia ni, muka okey juga. Kita dah pilih dasar yang salah. Ngeri kan Ustaz? Bukan ngeri. Derita saya mati tau. Perempuan saya cakap, kalau salah pilih suami, derita saya mati. Walaupun boleh minta pasak, boleh. Tapi proses ni bukan sekejap. Dia makan masa. Bertahun-tahun dengan dia makan masa. Kadang 5-6 tahun tak selesai. Dan 5-6 tahun itulah benda-benda, banyak benda yang tak baik berlaku. Tu yang kita tak nak tu. Okey, lagi tanya. Tapi Ustaz, bila dia buat apa-apa kan, macam hati kita macam kesian je dekat dia. Kesian sabar dia, tahan dia. Apa? Macam kesian, macam kita reda lah apa yang dibuatkan. Kalau Kita nak reda, mendasarkan diri kita ke jalan Allah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sabarlah. Kalau kita kata nak mengadu Gadi, kita dah hati kesian. Kesian tak tahan. Kesian je dekat dia. Dia buat dia aje lah. Macam kata Ustaz kata buat bodoh je, buat bodoh. Buat bodoh tak apalah. Buatlah, tahan lah. Tapi Alhamdulillah Ustaz. Ya Allah dapat nikmat hati Ustaz. Okey. Okey tu tak apa. Kalau boleh sabarlah. Itulah pilihan dia. Boleh sabar. Kita jangan mengadu dengan ustazah, jangan mengadu dengan apa. Tahan. Kita sabarlah. Kenapa? Kita memilih jalan sabar. Pasti ada pahala. Betul tak? Bukan sabar ni tak ada pahala. Boleh ke Ustaz niatkan sedekah aja kat dia tu? Boleh. Memang sedekah pun. Tak niat pun pergi sedekah. Bagi sesuatu pemilikan kepada orang lain, memang dia ada sama dia sedekah, atau jadi hadiah, atau jadi wakaf, atau jadi infak. Bila ada perpindahan milik. Kalau hutang, ialah hutang lah. Walaupun ada suami, kira suami tu tak berkemampuan lah Ustaz kan? Tak mampu lah. Kita tanggung dia. Besar pahala, memang besar pahala. Tapi, selalunya orang perempuan ni dia tercabar lah. Dia tanggung suami. Dia tercabar kat situ lah. Kalau dia rasa dia tak nak, dia ada hak untuk membuat pilihan dan mengadu kepada pihak yang wajib. Sebab apa? Suami tak kena nafkah. Walaupun suami tu dah terlentang sekalipun tak kena nafkah, dia boleh mengadu.
Dia kata, buat apa dia kahwin tu. Suami tak sama dia. Dua cakap itu. Dan kali akan nasihat dan akan memberi dia pilihan lah apa yang patut buat. Okey. Tanya, siapa kat dalam ni? Tanya. Ada orang yang sedihnya ada bercerai-berai bila dah berusia, ini dah biasa berlaku. Orang bercerai pada usia emas. Ni yang dulu dah Jabat Agama Johor ni, mereka membincangkan isu ni di kalangan ustaz-ustaz di Jabat Agama lah. Sebab mereka bimbang bila naiknya kes cerai ni, mereka tengok yang kes cerai ni banyaknya berlaku pada orang-orang yang usia emas lah. Usia emas ni maknanya 55 ke atas, 60 ke atas. Mereka tengok file ni, orang minta pasak, orang bercerai, banyak umur sini. Bukan kat Johor je, kat tempat lain pun ada. Selalunya kadang-kadang punca dia mudah je. 55, suami dapat EPF. Bila suami dapat EPF, ada pula perempuan datang. Bapak enggak kenal saya, bapak. Saya dulu satu sekolah, bapak. Bapak kata, bila pula aku sekolah kat Indonesia? Ini dua ada berlaku pada orang yang saya kenal lah. Pada usia 55 tu, tiba-tiba ada orang WhatsApp dia. Kenal saya tak? Dia kata. Dia memang tak kenal. Tak tahu macam mana dia tahu kawan ni punya jadi. Mungkin dia tengok Facebook. Dan dia tak tahu macam mana kawan dia ada APF beratus-ratus ribu. Ni berlaku. Ada dua orang saya dengar berlaku ni. Boleh berkenalan tak, apa benda tak, macam-macam lah. Perempuan. Yang agak muda lah, 30, 40 umur. Begitulah. Dia memang target orang sini. Orang tua yang keluar APF. Lebih lagi dia tahu orang ni jawatan besar. Kalau jawatan besar, EPF dia memang main juta lah. Memang main juta. Sebab tu bila jadi macam ni, isteri pula tahu, jadi bergaduh. Itu yang dikatakan bercerai pada usia ni. Lalu punca dia duit lah. Punca dia duit. Nanti si suami ni dah kahwin, dia dah bankrupt dengan bini ni. Bini ni dah belasah duit dia, baru dia cari balik isteri tua ni. Padahal dah bercerai. Ini Badan layan. Itu kadang tu pun betul juga. Kerana suami ni dia ni pengamal tongkat ahli kan. Jadi usia 60 pun jalan-jalan pun bawa tongkat ahli dalam poket. Ini gila ni, bahaya ni. Tapi isteri ni pun dah muak. Isteri ni dia punya hormon tu dia tak ada rasa nafsu ni, tak ada lah. Jadi bila isteri tak layan, suami ni dia masih lagi bernafsu. Ini pun punca juga kadang-kadang. Ini saya dengar ni orang pejabat agama cakap. Orang pejabat agama cerita-cerita nama dia, kadang saya kat kantin saya dengar. Dulu masa dekat apa Jawi tu, dekat Pahit, dekat Kajang tu, saya pernah minum dengan dia orang 2 kali katanya. Kerana saya dengar dia sembang kan. Saya tu dah dengar tu, betul apa cakap tu. Tu suami ni kadang-kadang dia ada satu minat. Dan isteri ni dia tak ada minat, suami ni minat. Ni masalah juga. Suami ni dia suka ride, naik motor sana, naik motor sini, naik motor sana, naik motor sini. Isteri tak nak ikut. Dalam suami buat orang lain. Ni pun itu masalah juga. Kan? Patutnya kalau dah 55, tak payah ride lah. Apa nak ride? Saya ride. Kau ambil buku, kau tulis. Zuhur, asal, maghrib, isyak, kau ride. Dah kagak kau ride. Itu yang kita buat. Bukan ride sana sini, apa. Jangan buang masa atas motor lah. Ambil motor tu, pergi masjid dah. Cukup lah. Kalau ada hobi-hobi yang banyak buang masa ni, tak apa bagus jugalah. Saya tengok semalam pertandingan mancing dekat Pekangan Balak. Penuh di laut. Saya tengok juga ada mancing. Ada ikan ke? Tak ada. Saya duduk tu 5 minit. Malam saya tengok lagi. Tak ada dapat ikan pun. Ada dah dapat ikan kecil. Saya duduk sabar tunggu. Kalau tunggu tu baca Quran boleh tahan lagi. Duduk berbual, tengok laut, tengok batang kail tu. Kalau gerak-gerak, pergi tengok. Agak ada ikan lah. Jangan buang masa gitulah. Kita ada banyak benda lagi nak buat. Pada saya lah, saya tak tahu lah. Kalau orang yang kata dia suka itu,
Okey, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Itu yang apa ni lelaki macam tu kan Ustaz, dia tak ada buat pegangan nawaitu kerana Allah untuk berkeluarga. Bila syaitan nak menggoda, dia ikut ke syaitan Ustaz, itu jadi rumah tangga. Syaitan akan suka runtuhkan rumah tangga. Sebenarnya yang apa yang berlaku semua daripada lelaki yang tidak hatinya ke jalan Allah Ustaz. Tak. Lepas tu salahkan perempuan. Tak. Tak boleh Ustaz, cakap. Ustaz, tolong backing lelaki Ustaz. Backing Tak boleh lelaki cakap Ustaz. semua daripada lelaki. Tak. Kalau cakap semua dari perempuan pun tak. Bila lelaki atau perempuan ini tidak ikut jalan Allah, itu yang berlaku. Bukan kata, oh ni semua lelaki. Tak, ni semua dari perempuan. Tak. Lepas tu kita bila orang bercerai, kita cakap ni salah dia, tak. Sebab kita tak tahu apa berlaku dalam rumah tangga dia. Kita tak tahu apa berlaku dalam rumah tangga dia. Bukan semua dari lelaki dan bukan semua dari perempuan. Semuanya punca bila masing-masing tak nak hampirkan diri pada Allah. Dengar cerita Ustazah Asma. Ustazah Asma cerita kan, dia dulu kan bahagian jakim, bahagian rumah tangga. Dia kata kebanyakannya cerai-berai, bergaduh pada usia muda, cerai-berai ni kebanyakannya dia semak. Fardu Ain tak betul, Fardu Ain tak belajar, semayang kelang kabut. Dia cakap macam mana dia? Dan ramai juga yang tak semayang. Ada yang dua waktu je, ada yang maghrib je. Bila masing-masing tak nak dekat diri pada Allah, memang akan berlaku macam-macam lah. Atau satu orang dekat diri pada Allah, satu orang kekal dengan kedudukan lama dia, ini pun bahaya. Ini pun bahaya. Nanti dia tak seiring. Lepas tu saya kata, sedapat mungkin, belajar online ni, biar laki bini belajar. Sedapat mungkin lah. Sedapat mungkin, biar laki bini sama belajar. Pokoknya lelaki belajar kat masjid pun tak apalah. Kenapa? Barulah kita bergerak seiring. Kalau tidak kita bergerak sini, dia kat sini. Dia tinggal jauh ni. Kita dah jalan, dia tinggal jauh. Akhirnya dia nampak kita terasing dengan dia. Ni bila terasing ni nanti, takut dalam terasing tu nanti ada orang yang dekat kat dia. Ada jadi macam-macam pula. Bukan kata totally pada lelaki. Bukan kata totally pada perempuan. Masing-masing kena imbang. Saling melengkapi. Kalau satu pihak marah, satu pihak kena sabar. Satu pihak sabar, satu pihak jangan marah. Pilih elok, dua-dua sabar. Itu je. Okey. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya adalah seorang daripada isterinya marah, maka menolak ia akan tangannya akan dada Nabi. Ada isteri Nabi ni dah seorang ulama kata dia pernah tolak dada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka marahnya akan dia oleh ibunya. Ibu perempuan ni marah dekat dia. Sebab tu kalau anak perempuan kita, dia kurang ajar dengan suami dia, kita kena marah dia walaupun dia anak perempuan kita. Kita kena cakap, engkau tak boleh buat suami macam ni. Nanti dia kata, mak ni anak sendiri tak backup. Bukan tu anak sendiri tak backup. Kita kena backup syariat. Kalau dia buat macam tu dekat suami dia, kita cakap, kau jangan buat macam ni dengan suami kau. Kau tak dosa besar. Macam mana salah seorang mak mertua Nabi ni, dia marah anak dia. Macam mana Sayyidina Abu Bakar, dia pernah marah Aisyah. Kenapa? Dia tengok Aisyah ni ada benda dia buat pada Rasulullah. Rasulullah kata tak apa. Tak, dia marah juga anak dia. Kata tak boleh buat diri kata. Walaupun anak sendiri, kita kena tegur, kita kena marah. Kenapa? Kalau dia buat nanti, dia jalannya untuk neraka dan kita tak tolong. Kalau dia cerita dengan kita, dia kata, dia balik-balik rumah dia cerita. Tadi dia kata, suami dia cakap banyak, dia tunjal kepala suami dia, diam suami dia, dia cerita kita. Kata kau buat apa kat suami kau? Tunjal, begitu tu tunjal tak? Tolak. Dia cerita kita, dia balik rumah dia cerita. Dia tunjal, contoh lah ni. Dia tunjal kepada suami dia, baru dia tahu aku siapa, dia kata dengan kita. Kau buat apa? Kau tinggal suami kau? Kau tak takut masuk neraka ya? Kau tak kau lelaki isi dahaka ni, kau tunjal kepala dia. Kita boleh kata apa? Dia balik kerja kata apa? Badan muka dia. Kata. Kau sebagai isteri,
Dia cakap banyak, kau buat. Jangan beri. Oh, ini dengan mak mentua, mak dia sering masuk neraka. Dengan bapak dia sering masuk neraka. Kenapa? Bagi semangat. Patutnya cakap dia tak boleh buat itu. Marah ke apa benda ke, dia sendiri tak pernah tunjal kau. Dia sendiri tak sepak kau. Dia sendiri tak tolak kau. Engkau pula tolak dia. Tengok. Macam itulah. Sama macam mana ibu dia marah dia sebab dia tolak dada Nabi. Tak tolak dia berkelahi apa tu lah. Rupanya isi Rasulullah pun tolak dada dia. Dan marah ibu dia, bukan ibu Rasulullah. Ibu Rasulullah ni dah wafat kan. Waktu Nabi umur 6 tahun. Ibu perempuan ni, dia marahnya perempuan ni. Nabi, apa? Tinggalkan olehmu. Dia kata dekat perempuan mak mentua ni. Tinggalkan dia. Bahawa sungguhnya telah perbuat dia akan lebih banyak daripada limpah itu. Dia kata yang kau tinggal sikit. Lagi teruk dia buat. Biarlah dia, tinggalkan dia. Rupanya ada lebih teruk betul ada. Tak tahulah apa dia buat. Oi, kat Nabi dia buat tu. Jangan main-main lah. Orang biasa, suami biasa pun tak boleh buat dekat Nabi. Ada buat. Allahu Akbar. Bermula yang terlebih. Lepas ni tak boleh cakap apa. Alah bini Nabi pun tolak. Aku lempang suami aku. Kenapa? Bini Nabi tolak dada dia. Tak boleh gitu. Kalau otak kau bodoh sangat itu apa. Aku geram dah aku ni. Kau tak boleh lempang suami. Pang. Kenapa lempang saya ni? Bini Nabi pun tolak Nabi. Bini Nabi tu. Aku bukan bini Nabi. Aku bini Parlimen. Lempang. Janganlah. Janganlah mati masuk neraka sebab kebodohan kita. Faham tak? Cerita ni bukan untuk perempuan. Cerita ni untuk lelaki yang kita kena dengar betapa Nabi punya bini pun ada buat begitu kat dia dan dia sangat sabar dan dia cakap dengan mak mentua dia, bukan ni dia buat. Dia banyak tu dia buat. Supaya mak dia tahu. Ni yang mak dia nampak. Dan sabda Nabi SAW, bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin itu. Okey. Ini dicatat nota ni. Patut belajar muhimah ni makin jadi bini baik tau. Bukan jadi bini nak tolak dada lelaki je. Belajar muhimah ni patut jadi suami lebih sabar. Bukan suaminya jadi lebih garang. Rasa-rasa belajar muhimah ni ada berubah tak? Macam makin sabar ke? Orang lelaki. Aku tanya orang lelaki. InsyaAllah. Nak jawab pun tak berani. Saya makin takut loh Ustaz. Makin takut. Takut dia nak menjawab. Orang takut nak menjawab. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Boleh Belajar muhimah ni patutnya kena jadi lebih sabar lah. Alhamdulillah. Awak kat sana Ustaz. Memang. Jadi lagi pendiam kot rasanya. Jadi lagi sabar, lagi pendiam, rasa lagi tanggungjawab, rasa Lagi botak. Lagi botak, rasa lagi boroi. Itu tak apa. Rasa lagi ini tanggungjawab aku ni, aku macam mana tanggungjawab aku ni aku tak buat. Rasa gitulah. Patutnya rasa gitulah. Dan bila ada apa berlaku, patutnya bila belajar muhimah ni rasa dia bersabar. Patutnya rasa dia bersabar lah. Pujuk-pujuk dia boleh berdaki. Orang perempuan belajar muhimah ni patutnya dia lebih taat dengan bini dia, dengan suami dia. Dia lebih taat, dia lebih dekat, dia lebih sayang, dia lebih patuh. Dia lebih tutup aurat dengan sempurna. Dia lebih tak pakai bau-bauan. Betul Ustaz. Patutnya gitu. Tapi kalau belajar muhimah ni, dia masih tidak berubah. Masih tak berubah. Maknanya ada benda tak kena. Ada benda tak kena dengan diri dia. Dia selalunya dia tak taubat dah. Dia tak taubat. Sebab apa? Ada penghalang dia untuk berubah. Lalu penghalang untuk berubah ni, hati tak boleh berubah. Hati tak berubah ni, kenapa hati berubah? Sebab cahaya ilmu tak masuk. Kenapa cahaya ilmu tak masuk? Hati ni hitam sangat. Cahaya ilmu tak jumpa jalan dia nak masuk. Lepas tu belajar kitab ni, kitab apa saja, mesti datang untuk berubah.
Dan untuk berubah ni, Allah yang ubah kita. Tapi kita sebagai makhluk tersebab. Sebab apa? Sebabnya kita duduk tempat rahmat, kita duduk masjid, duduk surau, duduk majlis ilmu, duduk kuliah online. Dan kita mesti ada hasrat memilih untuk berubah. Kita ada hasrat memilih untuk berubah. Bila kata memilih untuk berubah, tak ada pemangkin. Ingat pemangkin. Yang kebanyakan kita di umur 50 ni dalam ni. Ingat pemangkin. Apa pemangkin kita? Mati. Mati. Ingat mati banyak-banyak. Ingat mati banyak. Ingat apa dia redha suami. Kalau suami tak redha jadi apa. Ingat apa tanggungjawab kita pada isteri. Kalau isteri ni bodoh, kita jadi apa. Isteri tak pandai fardhu-ain, kita jadi apa. Kita tak tegur isteri, jadi apa. Apa yang jadi akan datang pada barzah, pada akhirat. Kalau kita boleh memikirkan dan kita boleh baca, tengok sejarah-sejarah ni, bagaimana dikata Imam Ghazali kata ikutlah sunnah Nabi yang sangat sabar dengan isteri dia. Dah tahu perempuan ni kurang akal dia. Kalau kita rasa kita tak boleh go on, kita kena buat satu lah. Kita buat satu lah. Kalau belajar pun tak boleh sabar juga, tu tak boleh buat apa lah. Ni apa ni? Ni hadis. Allah kata, bermula yang terlebih sempurna iman orang mukmin itu, iaitu orang yang lebih baik perangai. Dan yang terlebih kasih. Lebih kasih. Mengasihani. Alamak, kenapa dia tak ni? Dan yang terlebih mengasihani. Dan lebih kata menyayangi. Yakni sayangi dengan ahlinya. Ni ahli apa ni? Ahli persatuan? JKK. Apa ni? Keluarga. JKK kampung. JKK kampung. Kalau Ustaz Azhar ni selalu cakap tu JKK. JKK. Kalau saya dulu kata JKK kampung. Ni. Dia sempurna iman ni banyaklah. Kasih akan saudara seperti kasih diri sendiri. Sempurna iman macam-macam hadis ada lah. Antara sempurna iman ni orang yang dia mengasihi keluarga dia. Bukan maksud dia mengasihi keluarga ni sampai dia biarlah apa dia keluarga dia buat apa. Taklah. Mengasihi ni maknanya dia pimpin lah. Dia tak nak keluarga dia masuk neraka. Dia tak nak keluarga dia dimurkai Allah. Lepas tu kalau anak-anak dah kahwin dengar-dengar apa-apa benda yang dia buat tak baik kat suami dia. Dia kena nasihat lah. Apa-apa dia buat tak baik kat isteri dia pun, kita kena nasihat. Kalau dia mengadu isteri dia gini-gini, kita kena ambil benda ni, beritahu dia. Lepas tu, apa? Hendaklah kau sabar. Hendaklah kau sabar. Sebab apa? Orang yang kesakitan dalam mendidik isteri dia, dalam mendidik anaknya, kepayahan, kesusahan, maka akan diberi padanya pahala apa? Yang kita dah belajar tu. Pahala apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub kan. Okey, saya nak berhenti ni. Tak ada buah. Muka berapa buah? 77. 77. Saya 77. Ni kita lama 94.
Okey. Dan tersebut dalam syarah Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan tersebut dalam Sahih Muslim, sabda Nabi, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha kulukan radhiya minha akhar. Jangan kamu marah seorang mukmin akan isterinya yang mukmin jika dibencikannya ia daripada perangannya, maka redalah engkau daripada perangai yang lain pula. Maknanya dia kata kalau nak marah isteri, kenangkan kebaikan dia yang lain. Banyak baik lagi. Sama jugalah. Kalau nak benci suami, kenangkan takkan tak ada kebaikan. Lepas tu saya cakap kan, memang ada ustaz lah dulu masa dia nikahkan anak saya. Anak saya ni nikah 2 pasang dengan satu lagi pasangan lah. Dia beri nasihat pada pengantin 4 orang kan, 2 pasang. Dia kata lepas ambil gambar ni, orang ambil gambar waktu nikah ni, ada ambil gambar dengan suami apa. Dia kata simpan gambar ni, print. Dia kata print buat album. Nanti dia kata bila kita bergaduh-gaduh, kita tengok balik kenangan-kenangan indah, dia kata dia akan mengubah hati kita. Saya setuju apa dia cakap tu. Saya sangat setuju. Lepas tu lagi banyak kenangan, kalau kita rasa nak marah, ingatlah banyak benda lain dia buat kat kita. Banyak benda baik, banyak kenangan indah kat dia. Kenangan indah tu elok terprint. Gambar-gambar tu terprint, tersimpan album. Inilah kebaikan lah tu. Dia ngandung anak kita, dia jaga anak kita masa kecil. Mungkin ada masanya akannya kurang sebab penatnya dia, akannya kurang sebab sakitnya dia, akannya kurang sebab benda-benda ada yang dia tak faham, yang kita tak cerita keadaan sebenar. Jadi itulah yang dikatakan hendaklah kau sabar. Nabi kata ikutlah sunnah Rasulullah. Okey. Dah kot. Dah. Dah Ustaz. Oh, masuk. Ya Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih Ustaz. Assalamualaikum. Ikutlah berdoain. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.